عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengerjakan solat maghrib berjemaah. Seterusnya dipilih Allah Taala untuk kita berada dalam masjid ini dengan niat iktikaf. Moga-moga kita berada di taman syurga insya-Allah. Terlebih dahulu yang mati dikasihi pengurusi masjid, jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, hormati Allah sekalian, insya-Allah kita menyambung perbincangan berkaitan dengan Asmaul Husna sebagai tazkirah untuk kita bersama. Yang dulu rasa dah mula setakat berapa? Terhenti PKP dulu kan, terhenti. Lepas tu ada sahaja halangan kan? Last sekali sakit gigi. Ni hari ni insya-Allah kita boleh sama-sama. Baik. Sebelum tu mari sama-sama kita mengalunkan zikir Asmaul Husna ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله. Jadi alhamdulillah, sesekali kita mengalunkan nama-nama Allah, lebih-lebih lagi kalau kita faham, insya-Allah lebih menjiwai dan terasa pada jiwa kita. Dan zikir Asmaul Husna ni jarang sekali orang buat sendiri-sendiri je lah. Adakah pagi-pagi bangun pagi terus zikir Asmaul Husna sekali? Kecuali dia buka YouTube kan, buka pagi-pagi terus. Kalau seorang-seorang buat tak ada, rasanya tak jadi. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh buat dalam majlis-majlis tertentu, khususnya majlis macam ni, majlis sambutan majlis-majlis yang kita buat, khususnya Asmaul Husna ini menjadi suatu pembukaan majlis kepada majlis-majlis agama yang kita buat kan. Patutnya semua majlis kena agama lah kan. Tak. Tapi perhimpunan pagi tak ada Asmaul Husna lah. Negaraku lagu Sultan, lagu kalau sekolah lagu sekolah lah kan. Cuma hari-hari Jumaat biasa di sekolah-sekolah kita perhimpunan Jumaat ada Asmaul Husna. Sepatutnya insya-Allah boleh diterapkanlah ke sekolah-sekolah dan juga di mana sahaja perhimpunan-perhimpunan. Elok dimulakan dengan nama-nama Allah. Di dalamnya banyak punyai hikmah-hikmah dan juga berkaitan dengan kehidupan kita seharian insya-Allah. Baik, saya sambung pada As-Salam. As-Salam, nama Allah As-Salam yang memberi maksud yang maha memberi kesejahteraan dan keamanan. Ia adalah Asmaul Husna yang ke-6, iaitu selamat daripada sebarang keaiban. Sebagaimana sebelum ini Al-Quddus yang bermaksud suci daripada sebarang kecacatan. Kalau kita perhatikan susunan Asmaul Husna ini saling berkait di antara satu sama lain. Suci itu adalah suci daripada sebarang keaiban dan juga kelemahan, sebarang kecacatan. Begitu juga dengan seterusnya ialah As-Salam ini, sejahtera dan juga keamanan ni daripada sebarang bentuk perkara-perkara yang boleh menimbulkan kecacatan dan keaiban kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini almarhum Tuku Ni Aziz dia bawa misal berkaitan dengan orang yang mempunyai berlian ataupun membeli berlian. Berlian itu gambarannya bukan sahaja bermutu tinggi, malah ia juga dicanai oleh orang juru ukir sehingga dapat menghasilkan bucu ataupun sudut-sudut yang banyak. Setiap bucu akan menghasilkan kilauan cahaya yang cukup sempurna. Dia bawa misalan, maknanya As-Salam itu adalah nama bagi zat Allah Ta'ala yang paling sempurna. Yang dia sendiri sempurna, dia menjadikan sesuatu ciptaan dia penuh dengan kesempurnaan. Kalau kita lihat berlian, nama berlian sahaja dia akan membentuk kilauan dari setiap bucu yang banyak. Itu yang menjadi tarikan kepada berlian yang disifatkan sebagai analogi kepada kesempurnaan sifat As-Salam itu sendiri. Baik, kalau ditinjau dari sudut mana sekalipun, zat Allah Ta'ala ini yang tidak ada tolak banding, tidak ada sempadan. Kalau kuasa kita ada sempadan kita, kuasa ketua rumah setakat rumah dia je kan, dia tak boleh kuasa pada orang lain. Aku ni ketua keluarga, dia kata keluarga kamu je. Lemah manusia. Aku pengurusi masjid, setakat masjid dia je kan. Aku ketua kampung, kampung dia je. Jangan dia pergi kampung orang, dia rasa aku ketua kampung. Kampung mana? Kampung Pening Lalat. Nah,
pening. Dia kena tahu di mana had kuasa dia. Itu manusia dan itu makhluk. Maka Allah SWT kuasanya tidak ada sempadan. Sebab kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dari sudut kebijaksanaan, dia adalah Tuhan yang maha bijaksana. Yang segala yang indah ada padanya, yang cacat, yang hodoh adalah mustahil baginya. Yang indah pada Allah, yang cacat, yang hodoh, yang lemah mustahil bagi dia. Tetapi perkara itu ada pada makhluk ciptaan dia. Nak menunjukkan kekuasaan dan kehendak dia. Di sanalah letaknya jamalullah dan juga jalalullah. Keindahan Allah Ta'ala dan juga kehebatan dia. Sebab tu kalau kita lihat sesuatu yang buruk, siapa buat? Allah juga. Kenapa? Kehebatan dia. Hebatnya Allah. Tengok sesuatu yang indah, yang cantik, siapa buat? Allah. Kenapa? Itu keindahan dia. Sebaliknya, ia ada pada makhluk yang disebut tadi. Ia ada pada makhluk yang serba dhaif dan serba kekurangan. Sesempurna mana pun kita sebagai makhluk, kesempurnaannya memang terbatas. Kita sendiri boleh lihat di mana kelemahan kita, apalagi dilihat oleh orang lain ataupun oleh makhluk lain. Justru katanya, itulah zat Allah Ta'ala dinamakan sebagai As-Salam, yang bermaksud selamat daripada sebarang kecacatan. Baik, kemudian bila kita pasti, kita yakin tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita nak mensaksikan keyakinan Asma' Husna ini kepada kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah. Jadi manusia sebagai hamba Tuhan yang bernama As-Salam, sewajarnya berusaha menghindarkan diri daripada segala keaiban. Tertahu, teryakin Allah maha sempurna, maha sejahtera. Jadi bawa kepada kita, cuba mengelakkan daripada sebarang bentuk keaiban, kecacatan, lebih-lebih lagi yang bersalahan dengan syariat dia. Kan? Malah kita dianjurkan dalam Islam supaya menjaga keaiban kita dan tidak mengeluarkan ataupun membuka keaiban orang lain. Kan? Di sana disebut, jagalah kalau kamu menjaga keaiban orang, keaiban kamu pun Allah tutup. Dan kita diajar doa di sana. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupkanlah, lindungkanlah keaiban aku dengan tutupan yang baik. Doa selalu. Dan ini adalah satu-satunya nikmat ataupun di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bernilai kepada kita, makhluk Allah. Kita ni kalau kita cek sendiri-sendiri, cek orang lain lagi nampak. Kan? Cek diri sendiri kadang-kadang tak nampak, tapi kita yakin setiap kita ada kekurangan. Setiap orang ada keaiban dia. Semua masing-masing nak menutup keaiban. Malah ditegah di sana mengaku ataupun berbangga dengan keburukan, berbangga dengan kejahatan. Memang tak digalak ataupun malah ditegah oleh Islam. Dia kira akhlak yang cukup buruk. Dia buat jahat, dia mengaku. Buat perkara jahat bukan untuk kita hebah pada orang. Kita sedar sesuatu kesalahan, maka kita dengan Allah Ta'ala lah kita mohon keampunan. Bukan kita cana-cana semalam aku hebat, dia kabur, dia mencuri, dia kabur, dia buat maksiat. Malah cerita yang dah lampau, zaman-zaman muda, 30 tahun, 50 tahun dulu pun dia bangga lagi, dia cerita ke orang. Sepatutnya kalau kita dah insaf itu perbuatan buruk, tinggalkan. Kita jangan cerita dan minta orang lain pun jangan cerita. Ini berkaitan dengan keaiban, kan? Malah kita disuruh jaga keaiban orang. Dan saya sebut tadi, nikmat Allah Ta'ala ni,
kepada kita, Allah menutup keaiban kita. Kan orang tak tahu keaiban kita. Kecuali dia dicungkil oleh orang. Ini pun satu adab dalam Islam. Tak boleh menceritakan keaiban orang, keburukan orang. Sesuatu benda, sesuatu perkara yang dia tak suka, kita cerita, itu keaib. Di hadapan jadi aib, cerita di belakang dia jadi mengumpat. Dua-dua salah. Islam cukup menjaga. Dalam pergaulan semua ada adab-adab Islam. Betul, Islam sebagai penyelesaian. Kan? Apalagi kalaulah sesuatu perkara yang tak ada diada-adakan, itu namanya fitnah. Kadang-kadang dia bercakap-cakap, kata, jangan cakap, itu mengumpat. Ni betul, dia kata. Betul mengumpat. Betul mengumpat kan? Betul, dia kata, ni betul mengumpat. Atau tak boleh cakap tu? Tak boleh cakap lah. Banyak lagi boleh bercakap benda lain. Kan? Kalau tak betul, namanya fitnah. Hari ni fitnah, malah kita dikenali zaman kita ni zaman fitnah. Kan? Zaman fitnah. Rata-rata orang buka mata je, fitnah depan dia dah. Dulu kita kata fitnah ni ialah televisyen depan kita. Hari ni fitnah ni ada di tangan kita dah. Media sosial hari ni, silap kita uruskan dia, maka dia akan menjadi alat penyebar fitnah. Kita panggil medsos, media sosial ni. Dialah senjata yang ampuh sekarang. Yang boleh menyerang lawan, menjatuhkan lawan, menjatuhkan musuh melalui media yang ada hari ini. Sebab itu kalau berlaku pilihan raya PRU15 yang masa terdekat ini, media sosial itulah akan menjadi medan dakwah dan medan kempen. Sekarang tak boleh kempen gini, ceramah-ceramah tak boleh. Jadi gerik tak tahu lagi macam mana keadaan. Dan kita ke arah itu. Jadi kalau orang semua tahu peranan dia, tanggungjawab sebagai Muslim, tidak semudah itu untuk menyebarkan fitnah, apalagi mengada-ngadakan fitnah. Tak tahu, jangan sebar. Tak pasti jangan apa? Tak pasti jangan sebar. Selidik dulu. Apalagi kalau fitnah-fitnah dilemparkan kepada orang yang memang tak patut pun dia terima. Lebih lagi kepada orang alim, ulama-ulama. Kalau dilemparkan fitnah begitu sekali, macam-macam direka. Ingat, orang alim, di kalangan ulama-ulama ini, dia adalah berkait rapat dengan Nabi SAW. Ulama warasatul anbiya. Ulama satu hal, di kalangan ulama tu juga adalah wali Allah. Barang siapa menyakiti wali Allah, Allah isytihar perang. Yang main-main kan? Sedap dia mengatakan taib. Kalau dia tu seorang itu wali Allah di sisi Allah, Allah isytihar perang kepada orang yang menyakiti wali dia. Perang kepada Ta'ala ni faham sajalah, kan? Perang maksudnya, pertamanya putus rahmat Allah. Bila putus rahmat Allah, mengundang sebarang bentuk bencana. Na'udzubillah. Baik. Seterusnya, al-mu'min. Yang maha pemelihara keamanan. Asma' husna yang ketujuh. Dia berkait rapat. Tadi ialah berkait dengan Assalam, memberi maksud kesejahteraan dan keamanan. Al-mu'min pun keamanan juga. Mari diterjemahkan sebagai pemelihara keamanan. Dia ada dua maksud. Pertamanya, Tuhan yang memberi keamanan. Dan keduanya, ia bermaksud Tuhan yang menjaga orang-orang mukmin. Bila sebut orang mukmin,
orang itu dijaga Allah Ta'ala. Ditimbul daripada perkataan yang sama, tapi kalimah susunannya menjadi makna-makna yang lain. Daripada alif, mim, nun, memberi makna aman, memberi makna percaya, memberi makna amanah, pun semuanya daripada perkataan yang sama. Dan orang mukmin, orang yang aman. Kenapa dia orang aman? Sebab dia percaya. Dia percaya kepada siapa? Dia percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ada iman. Bila ada iman, dia digelar mukmin. Dan mukmin itu menjadi sebab dia tenang dan damai. Dia mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekiranya al-mukmin itu diberi makna Tuhan yang memberi keamanan. Apabila suasana tenang dan damai dalam kehidupan insan, sehingga membolehkan mereka hidup bermasyarakat dengan damai. Bila dia penting sangat kita bina iman, kan disebut kita selalu dengar hadis-hadis berkaitan dengan orang beriman itu orang yang aman tangan dia kepada orang lain. Orang lain aman dengan tangan-tangan dia, aman dengan lidah dia. Maknanya bila dia beriman, dia tahu tanggungjawab dia, tangan tak merosakkan orang. Sebab iman adalah letaknya bermula daripada hati, yang tepat menyimpulnya akidah iman. Hati itu kita sedia maklum, hati ialah raja bagi anggota. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, apabila baik hati, maka baiklah seluruh anggota. Manifestasi kepada sebuah pentadbiran. Baik raja, baiklah rakyat dia. Baik hati, baiklah rakyat dia. Rakyat bagi hati ialah anggota. Kan? Jadi kalau yang lahir itu baik, maka hati itu baik. Dia tak maunya orang kata, dia tu jangan tengok, jangan cakap, nampak macam tu hatinya baik, mana maunya. Tak. Kalau dah zahirnya buruk, kan? Zahirnya dah tak ikut syariat Allah Ta'ala, hatinya buruk lah. Cuma tak perlulah kita menghukum. Kalau yang jenis hujah-hujah macam ni, ataupun dia sendiri kata saya ni baik, kan? Saya orang baik, nampak je macam ni. Dia nak jenis sikap ini ataupun kepercayaan ini, dia telah membezakan di antara hati dan zahir dan batin. Jenis pegangan macam ni. Sama juga sampai ke satu peringkat dia membezakan di antara agama dengan cara hidup dia. Sedangkan agama itu cara hidup. Bila ada agama apa? Islam. Kenapa ada Islam? Sebab ada iman dia. Dia akan lahir pada dia cara hidup orang beriman, cara hidup orang yang tunduk pada perintah Allah Ta'ala, namanya Islam. Kan? Tapi kalaulah dia boleh memisahkan di antara zahir dan batin, dia kata hati lain, zahir lain. Tak ada. Sebenarnya apa yang dalam hati itulah yang zahir, yang dizahirkan. Baik. Melakukan tugas harian, mencari rezeki dengan sabar, membina rumah tangga dan suasana yang senang lenang, aman damai, harmoni dan seumpamanya. Semua itu berpunca daripada Tuhan yang bernama Al-Mu'min, yang memberi suasana aman dan damai. Disebabkan nama Allah yang mukmin, kemudian dia kurniakan kepada hikmah itu kepada orang-orang yang beriman. Pengertian yang kedua yang dimaksudkan sebagai menjaga orang mukmin, menjaga maksudnya Allah SWT memberi taufiknya kepada orang-orang beriman yang benar-benar ikhlas kepadanya. Keimanan mereka bebas daripada ancaman syaitan yang menjadi musuh tradisi manusia sejak zaman Nabi Adam AS. Sejak Nabi Adam diciptakan, bermulalah musuh bagi manusia,
Masa itu lagi syaitan itu musuh bagi manusia. Jadi manusia tidak mempunyai keupayaan untuk menghadapi musuh yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar. Jadi kita perlu kepada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Jadi itulah dinamakan taufik, kekuatan dalaman yang dikurniakan Allah Taala kepada orang beriman. Kan? Sebab syaitan ini musuh yang tak nampak. Kita ni menghadapi musuh yang nampak pun boleh kalah, apalagi berhadapan dengan musuh yang tak nampak. Yang hari ni kan, pandemik hari ni ialah musuh yang tak nampak. Musuh yang tak nampak hari ni yang nampak, yang masih dia ni sebagai musuh yang zahir. Virus ini zahir, kan? Dia boleh ditengok lagi dengan alat dia, ada bentuk dia, ada jisim dia. Sedangkan syaitan ni tak ada alat tengok dia, kan? Kalau hantu boleh tengok, boleh rasa kan. Oh, kalau ada hantu tekuk dia tu, besar kepala dia tu. Oh, besar kepala, meremang bulu roma. Ada kat situ dia tu. Kat situ ada. Keras tu. Cepat yang mengesan. Tanyalah orang pandai-pandai. Bismillah. Hantu, syaitan, jin, disebut sebagai syaitan, musuh yang jahat. Baik. Jadi nak menghadapi ini memerlukan kepada pertolongan dan juga penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syaitan ini sentiasa menyesatkan manusia tanpa henti-henti. Ia hanya mampu dilawan oleh manusia apabila mendapat taufik atau pimpinan daripada Tuhan yang bernama Al-Mu'min. Kan? Baru kita boleh lawan dia. Baru rasa kita boleh mampu menghadapi ancaman-ancaman dan bisikan-bisikan dia. Dia datang bukan berdepan tongguk depan kita. Datang tongguk senang. Oh, syaitan rupanya senang, kan? Macam dia datang kepada Nabi Idris, kan? Tak tahu kalau dia datang dalam keadaan macam tu lah syaitan. Syaitan tak dapat dilihat, tapi dengan mukjizat Allah kurnia kepada Nabi Idris, dia datang kepada Nabi Idris, kan? Nak menggoda Nabi Idris, kan? Lalu dia nak uji, dia suruh masukkan apa ni, benang ke dalam lubang jarum, itu jarum. Nabi Idris sedang menjahit, kan? Datang menggoda, cucuknya mata iblis, cak bagi dia. Agak itu je menjadi punca iblis mata satu. Ada yang mata satu, kan? Ini dinamakan taufik. Kita sebut taufik dan hidayah. Taufik ialah kekuatan dalaman yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada orang beriman. Walau bagaimanapun, kehidupan manusia serba kekurangan dengan rezeki yang sedikit, sehingga makan dan pakaiannya terhad, namun mereka masih mampu menghadapi dengan tenang. Tetapi jika kehidupan rumah tangganya digauli oleh syaitan, sehingga anak-anak tidak mahu menunaikan solat, terjebak dengan ketagihan dadah, rosak moralnya angkara perangkap syaitan, biarpun mereka kaya raya dan hidup dalam suasana serba mewah, namun ia tidak memberikan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Kekayaan dan juga kemewahan dia menjadi serba salah ataupun serba sebi mendatangkan keburukan disebabkan oleh gangguan dan hasutan syaitan dalam kehidupan dia, kan? Tetapi walaupun nampak kemiskinan dan sebagainya, kalau dia dalam keadaan taufik dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua bagi dia senang lenang, bahagia, harmoni hidup dia. Kita boleh lihat berlaku persekitaran kita, ada banyak berlaku macam tu, kan? Jadi dalam keadaan ini, manusia amat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik bagi nama Al-Mu'min. Hanya dia sahaja yang mampu memberi pertolongan untuk mengharungi suasana haru biru
akibat tipu daya syaitan yang menceroboh masuk ke dalam hati manusia. Syaitan dia terus menceroboh, dia tuju kepada punca kuasa. Itu sebab Nabi SAW sedari kanak-kanak lagi dia telah dibedah hati dia untuk mengeluarkan seketul darah hitam yang menjadi tempat duduknya syaitan, tempat tumpuannya, dia masuk kepada manusia untuk menghasut dan sebagainya. Kita hari ini semua ada tempat darah hitam itu. Jadi semua kita duduk oleh iblis, oleh syaitan. Dia kata, oh mengata aku. Tak ada, semua kena kita. Kecuali Nabi dibedah oleh Jibril, dikeluarkan 2 kali bedahnya, 2 ke 3 kali. Yang kali pertama tu dibedah, dikeluarkan itu. Kali yang last kali dimasukkan hikmah kan, untuk dia syarat kelayakan menerima tanggungjawab sebagai Nabi dan Rasul. Itu yang last. Yang pertama ketika kanak-kanak, dia telah pun dibedah untuk buang tempat hitam tu. Kita siapa nak bedah? Doktor pakai bedah tak jumpa yang tu, dia bedah pun tak jumpa kan. Jadi pembedahan kita berlaku dengan amal ibadat, khususnya dengan zikrullah. Zikrullah lah akan menyucikan. Sifat zikir ni dia sebagai penyuci kepada hati. Dia penyuci kepada hati dengan zikrullah. Kalau pakaian kotor, kita basuh dengan sabun. Kotor sikit, sabun biasa-biasa aja. Kan? Kotor banyak, sabun yang power lagi. Kotor yang degil, sabun pun tak irau juga. Klorok. Kan? Kena bagi klorok. Bagi klorok sekali, lepas tu kepuk baju. Kan? Kita macam tu juga kena bagi klorok. Carilah zikrullah yang paling mantap sekali. Kan? Terutamanya dengan menyebut la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah dengan penuh keyakinan bahawa tidak ada lagi sifat-sifat ketuhanan yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilah menafikan sifat Tuhan yang lain. Dia panggil apa dalam tersebut? Dia panggil istighna. Di sana ada wujud istighna, sifat kita berkehendakkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini dia tempat berkehendak. Kemudian iftiqar, dialah tempat yang mampu memberi semuanya. Kalau tak ada itu, bukan Tuhan. Dia boleh menerima semua yang berkehendak pada dia, dan dia boleh memberi semua yang berkehendak pada dia. Dia panggil istighna dan juga iftiqar. Baik. Seterusnya Al-Muhaimin, yang maha memberi perlindungan. Asma husna yang ke-8, Al-Muhaimin, yang bermaksud Tuhan yang menjaga. Hampir sama kan? Dia punya rangkaian dia saling berkait rapat daripada As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Allah yang bukan hanya mencipta alam semesta, berbelia planet dan juga binatang-binatang yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Ta'ala jugalah yang menjaga, mengurus, mengawal semua ciptaannya dengan sempurna. Balik kepada kesempurnaan balik. Allah Ta'ala juga yang menjadikan para malaikat dengan ciptaan yang cukup indah, cukup seni. Mereka dijaga dan disemai dengan sifat taat sehingga seluruh malaikat tidak pandai berbuat sesuatu selain daripada mentaati perintahnya semata-mata. Penciptaan malaikat dijadikan makhluk yang taat. Tetapi dia bukan makhluk
paling istimewa. Kan? Makhluk istimewa ialah manusia. Kan? Sampai malaikat pun turut berdoa kepada manusia. Tapi malaikat ni makhluk Allah Ta'ala yang unik. Dia kalau nak banding dengan kita, tu dia heran tengok kita. Kita dikurniakan makhluk yang istimewa, maka dijadikan sebagai khalifah. Dengan keistimewaan yang ada pada manusia, insan ini dikurniakan akal, dikurniakan nafsu. Disebabkan ada dua inilah boleh mengurus. Malaikat dia tak boleh mengurus, dia hanya menerima perintah, taat, dia taat. Kan? Lembu dia tak boleh mengurus. Dia hanya menerima nafsu untuk hidup dia je. Jadi kalau ikut nafsunya cara hidupnya, lembu aja jadi. Kan? Arwah Tok Guru Aziz selalu buat contoh lembu dia kata kan. Betul sebenarnya. Kan? Bunyi kasar. Betul lah. Hidup binatang ni dia hanya ikut naluri dia. Binatang ada naluri. Dan dia mengikut semua kehendak nafsu dia. Nafsu hidup dia makan untuk hidup. Kan? Makan, hidup, berak dia. Tidur, bangun, makan balik. Jadi kalau itu yang terjadi kepada manusia, maka hilanglah sifat keistimewaan dia. Sebab manusia ni dia boleh mengurus. Itu sebab bumi ini dijadikan untuk manusia. Dia boleh urus. Kan? Kalau tidaklah bumi ini diuruskan oleh bukan manusia, tak ada pembangunan. Malah hancur. Hancur awal lagi. Kan? Kita tengok kalau kita kaji sejarah perkembangan dunia pun, kan dulu pernah ada dah. Sebelum manusia datang ke bumi ini, bumi dah dihuningkan oleh makhluk-makhluk kan. Dah ada makhluk dia. Yang fosil dinosaur awal lagi kan. Nabi ada datang ke bumi ini, bumi dah ada lama dah. Datang ke bumi untuk menguruskan bumi. Sebab kalau dibiarkan kepada makhluk-makhluk yang ada sebelum ini, rosak. Kan? Dah ada dah makhluk-makhluknya. Yang Darwin kata daripada beruk tu, ya, yang tu jenis tu dah ada dah. Kan? Dia bukan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam datang keturunan manusia. Pembiakan manusia itulah untuk menguruskan bumi. Berlakulah tamadun. Tamadun. Tamadun pun cerita dia panjang. Tamadun ni pun dia berkait rapat dengan agama. Kan? Sebab tu tak akan jadi tamadun kalau tanpa agama. Baik. Amat mudah bagi para malaikat untuk berbuat taat kerana mereka tidak kenal penat lelah, tidak kenal mengantuk dan seumpamanya. Itu keunikan yang ada pada makhluk malaikat. Dia kalau dia diperintahkan sujud, sejak dijadikan, kalau tak diarahkan Allah untuk buat lain, maka dia sujudlah sampai kiamat. Kita tak boleh, kan? Duduk tahiyat lama pun tak boleh. Sakitnya. Sebab kita ada penat, ada letih, berpunca daripada nafsu. Kita ada nafsu, kan? Ngantuk, kan? Nak tidur, lapar, nak makan, udah makan ngantuk balik. Dah. Itu sifat manusia, kan? Tapi kalau mengantuk kena bagi hak dia, kan? Dalam kita adab mengurus diri sendiri, diri kita kalau mengantuk kena bagi hak dia, jangan lawan dia, kan? Dia panggil bagilah hak dia. Itu tanda amanah kita juga. Kalau dah mengantuk jangan lawan dia, terutama sekali ketika membaca Al-Quran. Dia bangun tahajud dia mengantuk, ini mujahadah dia ni. Kan? Mujahadah, lawan, mesti lawan, tetap lawan, kan? Dia hafal betul kalimah tu kan, lawan, tetap lawan. Bangun tahajud pada lawan, mengantuk lawan. Baca Quran tak boleh. Kalau mengantuk baca Quran kena tidur, bagi hak mengantuk, sebab dia akan baca lain.
Rosak macam lain, pergi ayat lain. Dah tak mengantuk pergi ayat lain, masa mengantuk lagi lah. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia berbekalkan akal dan nafsu. Akal berfungsi untuk memikirkan perkara yang baik dan yang buruk. Nafsu pula sering mengajak manusia ke arah perkara yang mungkar. Tengok dia berlawan. Akal dia fikir untuk yang baik-baik, kebaikan-kebaikan. Kecerdikan, kebaikan. Nafsu ni dia kira nak senang, mudah, seronok, kan? Sebab tu nafsu ni sebelum dia dikurniakan kepada manusia, dia telah pun melalui proses-proses penjinakan dia, kan? Ketika di alam roh dulu, dia dijinak Allah Ta'ala sebab dia degil. Nafsu ni dia degil, kan? Sampai Allah Ta'ala penjarakan dia, tarbiyahkan dia. Allah tanya balik, alastu bi rabbikum? Dia tak jawab. Dia kata dia lah Tuhan-Tuhan. Nafsu ni dah lama punya masa tarbiyah, dah serik, dah rasa penat. Tuhan pun tanya, dia akan rasa penat nafsu ni, kan? Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Baru dia mengaku, bahkan aku mengaku kamulah Tuhan, engkau lah Tuhan ya Allah. Baru dia pun diserahkan kepada, ditanya nak serah pada siapa. Bumi tak terima, semua tak terima, tapi manusia terima. Ini adalah takdir Allah SWT, kan? Manusia terima ni ada untuk kebaikan dan kelebihan manusia, tetapi dengan menerima nafsu tu jugalah sebagai tanggungjawab yang manusia ni akan berlaku zalim. Baik, di sinilah pentingnya dalam melawan pengaruh nafsu ini kena ada konsep mujahadah. Mujahadah melawan kehendak nafsu. Dia bagi adik-adik tasawuf, tutup guru, dia lawan nafsu ni macam mana? Kalau rasa malas, yang tu dia buat, kan? Bila nak sembahyang sunat terasa dua, tak apa, buat sekarang, dia lawan tu, buat tu, sebagai cara melatih berlawan nafsu. Tok Guru Zainul Asri, dia cerita tok guru dia tua dah, kan? Di Mesir, di Yaman, tok guru dia tua, tapi dia sembahyang memang jalan tak larat. Dia sembahyang kenapa tok guru tak duduk? Dia kata, aku memang nak duduk, aku memang nak sembahyang. Bila nak sembahyang, dia rasa nak duduk. Bila rasa nak duduk tu dia berdiri. Sebab duduk tu bagi dia malas dah, nafsu dah. Berdiri tu berat bagi dia. Nak berdiri berat, jadi dia lawan. Yang berat tu dia ambil. Macam tu dia tahu cara lawan nafsu. Terasa malas, yang malas dia buat. Jadi tu cara berlawan. Jadi tu nama dia mujahadah. Mujahadah ni kena lawan kepada yang tak suka, kan? Kalau kita ikut yang suka, nafsu lah, ikut kesukaan, lawan pada dia, mujahadah. Siapa yang menang, maka akan naik taraf-taraf dia. Baik, dah isyak, cukuplah di sini rasanya. Al-Muhaimin, Allah sebagai pelindung. Jadi perlindungan ni memberi perlindungan kepada orang mukmin dengan menjaga hati. Yang tadi menjaga mukmin pun menjaga hati juga. Al-Muhaimin ni dia menjaga hati orang beriman daripada dikuasai oleh nafsu dengan dikuasai oleh akal. Akal dia akan dipimpin oleh wahyu. Itu pentingnya orang beriman, dia kena bertunjangkan akal yang dipimpin oleh wahyu. Tapi kalau akal tak dipimpin oleh wahyu, maka nafsu akan memimpin akal. Bila nafsu memimpin akal, maka jadilah hukum akal. Hukum akal ni nafsu yang kontrol dia. Undang-undang anak yang bikin, dia katakan. Kan? Cerita Piramli tu. Tak salah ke? Undang-undang kanda yang bikin. Datuk nikah kahwin.
Habis. Kalau tidak, berpandukan kepada wahyu. Jadi datangnya Rasul itu sebagai membimbing kepada manusia untuk menunjukkan bahawa akal manusia ini perlu dipimpin oleh wahyu, maka dia akan terbela dan juga terarah untuk memimpin dan juga membina tamadun manusia ini sendiri. Wallahu a'lam. Sikit sebanyak itulah lebih kurang untuk kita kongsi bersama sebagai tazkirah dan juga pengajaran kepada diri sendiri, insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Kama nawwata al-ardha bi syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.